Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Saya Surveyor Dr. Ali Abdullah Saleh, Koordinator Program Jabatan Ukur Bangunan AP 119, Program Diploma dan juga AP 229, Program Ijazah akan memberikan sedikit taklimat untuk pengajian dan pengajaran bagi sesi Oktober 2020. Okey, sebelum saya memulakan bahagian hal ehwal akademik, di sini saya ingin terangkan sedikit mengenai kelayakan bagi pensyarah tetap yang ada di dalam jabatan, di mana kita ada seorang profesor VK7, iaitu beliau merupakan rektor UiTM Perak, senior lecturer DM 52 seramai 23 orang, lecturer DM 45 seramai 7 orang dan pembantu pensyarah seramai seorang, membuatkan jumlah keseluruhan ialah 31 orang. Untuk qualification yang ada, PhD adalah seramai 9 orang, mempunyai kelayakan Masters 21 orang, diploma seorang. Okey, di sini ingin saya menerangkan tentang kepakaran bagi setiap pensyarah yang ada di dalam jabatan. Untuk Building Pathology dan Facilities Management, iaitu Asset dan Maintenance, terdiri dari Profesor Surveyor Dr. Muhammad Yusof Hamid, iaitu rektor kita sendiri, Surveyor Dr. Muhammad Azian Zaidi, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar, Surveyor Dr. Muhammad Fazil Mat Yassin, Ketua Unit Komunikasi Korporat, saya sendiri Surveyor Dr. Ali Abdullah Saleh, Koordinator Program AP 119, AP 229, Surveyor Dr. Wan Samsul Zamani Wan Hamdan merupakan Koordinator Unit Pemindahan Ilmu bagi peringkat universiti, Surveyor Dr. Suryaningah Abdul Wahab, Surveyor Hasnan Hashim, TS Surveyor Muhammad Asrul Hasin, Surveyor Nur Amin Muhammad Razwan, Surveyor Muhammad Nur Faisal Baharudin, Surveyor Siti Zubaidah Hashim, Surveyor Muhammad Kazli Aswad Khalid, Encik Muhammad Zahir Zulkarnain dan Encik Muhammad Zakwan Ahmad Zabidi. Bagi kepakaran dalam bidang Construction Technology dan Structural Design, terdiri dari Puan Nadira Azahar, Puan Nur Azura Mizal Azmi, Surveyor Muhammad Zulkarnain Sudirman, Surveyor Muhammad Zaki Samsudin dan juga Puan Norida Mazianti Haji Muhammad. Bagi kepakaran Building Control, Building Design dan Conservation, terdiri dari Surveyor Mariati Muhammad Bahari, Surveyor Nurul Fazila Zahari, Surveyor Aida Afina Abdul Ghani, Surveyor Amir Fasha Muhammad Isa dan Surveyor Zuraihana Ahmad Zawawi. Ini bagi kepakaran Environmental Sciences and Services, iaitu terdiri dari Surveyor Dr. Nur Asfahani Ahmad, Surveyor Dr. Irwan Muhammad Ali yang merupakan Koordinator Jaringan Industri dan Alumni peringkat universiti, Surveyor Nur Azlina Kamarul Zaman dan juga Surveyor Nazahatul Zalkis Jamaluddin. Bagi bidang Building Economic and Estimating, terdiri dari Dr. Nur Rehan Muhammad Nur, Surveyor Nur Fadilah Bahardin, Puan Intan Baini Zakaria yang akan mula cuti belajar pada 12 Oktober yang menyambung pengajian di peringkat PhD untuk semester ini. Semester akan datang ini, Puan Nur Hidayah Samsul Rijal dan juga Dr. Anisha Nurweliana Abdul Rasid. Okey, bagi hal ehwal akademik. Okey, berikut merupakan bilangan pelajar yang ada bagi sesi Oktober 2020. Untuk peringkat diploma AP 119, semester 1, bahagian 1 merupakan semester 1, bilangan pelajar adalah seramai 201 orang, iaitu bilangan kumpulan ada 8. Semester 3 kita tiada pengambilan semester 2, tak ada takers untuk semester 2. Semester 3 253 orang di mana bilangan kumpulan adalah 10. Semester 5 315 orang di mana bilangan kumpulan adalah sebanyak 12 kumpulan dan semester 6 hanya terdapat 8 orang yang akan berpraktikal, iaitu bilangan kumpulan hanya seorang, yang membuatkan jumlah keseluruhan bagi pelajar diploma ialah 777 orang. Untuk program ijazah AP229, bahagian 3 serapan, insya-Allah kita akan menerima pelajar seramai 60 orang di mana bilangan kumpulan ialah 2 kumpulan. Bahagian 5, bilangan pelajar adalah 97 orang dan bilangan kumpulan adalah 5. Dan bahagian 7 yang akan berpraktikal semester sesi Oktober 2020 adalah seramai 18 orang, mana bilangan kumpulan hanyalah 1. So jumlah adalah sebanyak 175 dan pertambahan antara diploma dan juga ijazah bilangan keseluruhan menjadikan pelajar building surveying adalah seramai 952 orang. Okey, di sini saya sertakan senarai penasihat akademik
bagi sesi Oktober 2020 sehingga Februari 2021. Jadi diharapkan semua pelajar boleh berhubung dengan semua penasihat akademik, di mana saya ada tinggalkan nombor telefon mereka di tepi nama bagi especially kepada pelajar semester 1 yang akan mendaftar sesi Oktober ini. Okey, contoh kumpulan A, Puan Nur Fadilah Bahardin, nombor telefon ada tertera di situ. Juga kumpulan B, Puan Nadira Azhar. Bagi kumpulan-kumpulan ini saya akan sertakan pada akhir taklimat nanti. Okey, begitu juga dengan semester 3, di mana bermula dari pelajar semester 2, kita forward kepada semester 3 dan seterusnya. Begitu juga kepada bahagian 5, semester 5 dan juga semester 6. Yang ini untuk ijazah. Ijazah bahagian 3 insyaAllah 2 kumpulan yang akan dikendalikan oleh penasihat akademik Dr. Anisha Nurweliana. Semester 5, Dr. Fazil kita kekalkan, mana pelajar sebelum ini ialah semester 4. Sama juga dengan Dr. Suryani dan saya, pelajar sedang berpraktikal lah. Akan berpraktikal pada sesi Oktober ini. Okay. Yang ini ialah tugas sebagai penasihat akademik. Terdapat 6 tanggungjawab di sini. Satu, dia sebagai penasihat. Memberi nasihat akademik secara berkesan supaya pelajar dapat merancang pelan pengajian mereka. Sebagai orang tengah, berbincang dan berhubung dengan pegawai yang berkenaan untuk menyelesaikan sebarang isu akademik mengenai pelajar di bawah pengawasannya. Pembimbing maknanya dia akan membimbing pelajar dalam merancang pengajian bagi sesuatu semester. Perlu berpengetahuan, maknanya penasihat akademik ni memang berpengetahuan mengenai program akademik termasuk struktur kurikulum program, pelan pengajian, kursus-kursus keperluan fakulti dan juga universiti. Pemantau, penasihat akademik juga akan memantau prestasi dan proses kitaran akademik pelajar sepanjang tempoh pengajian termasuk pendaftaran di peringkat awal semester, validasi, pengkuliahan dan juga semasa peperiksaan. So, siapa pelajar di bawah pengawasan anda boleh semak di skrin 3 SIMS Akademik. Okay. Ini ialah kalender akademik sesi 1 2020-2021 bagi diploma dan sarjana muda Oktober 2020 Februari 2021. Boleh lihat di sinilah tarikh-tarikh penting. Okey, aktiviti perkuliahan secara ODL atau bersemuka. Yang ini untuk hal ehwal peperiksaan Julai 2020, di mana peperiksaan semester lepas, diploma kita untuk anugerah Naib Chancellor semester 6 seramai 24 orang yang mendapat anugerah Naib Chancellor. Untuk anugerah dekan bagi semester 2 seramai 150 orang, semester 4 135 orang, semester 5 6 orang, semester 6 anugerah dekan 1 orang, ANC 24 orang, di mana semester 6 yang anugerah dekan seorang ni ialah pelajar sepenuh masa lanjutan. Untuk ijazah anugerah dekan semester 4 57 orang, semester 6 16 orang. Kita tiada anugerah Naib Chancellor sebab pelajar bukan pelajar semester akhir. Okay. Untuk al-ehwal pelajar, saya tekankan di sini untuk permohonan zakat. Okay. Bagi permohonan zakat bagi pelajar ijazah sesi September 2020 hingga Februari 2021, berikut merupakan tarikh-tarikh penting. Tarikh temuduga bagi semester 2 dan 4 ialah pada 19 hingga 20 Oktober. Bagi semester 5 dan 6, 21 hingga 22 Oktober. Bagi semester 7 dan 8 pada 23 Oktober. Masa ialah pada 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Dan juga 2.30 pagi petang, minta maaf, di situ petang hingga 4 suku petang. Bertempat di pejabat unit hal ehwal Islam Aras 2 Pusat Islam Kampus Sri Iskandar. Boleh layari laman web http seperti yang tertera di atas ni, www.perak.uitm.edu.my, di mana borang permohonan juga ada di laman web ini. Okey, bagi pelajar diploma sama juga tarikh temuduga pada 28 Oktober 2020 bagi semester 2 dan 3, 2 hingga 3 November semester 4 dan 5, 4 hingga 5 November 2020 semester 6 hingga 8, di mana masa ialah 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari, 2.30 petang hingga 4 suku petang. Dan tempat yang sama di pejabat unit hal ehwal Islam Aras 2 Pusat Islam Kampus Sri Iskandar.
Okey, ini ialah senarai pelajar semester 1 mengikut kumpulan. Jadi bagi pelajar semester 1 intake Oktober, yes, boleh lihat di sini kumpulan yang telah disediakan, iaitu setiap satu kelas mempunyai 25 hingga 26 orang yang mana saya dah asingkan. Okey, kumpulan A, B, boleh rujuk di sinilah. C, D, E, F, G dan juga H. Semua sekali ada 8 kumpulan. So bila you all contoh nama Adam Muhriz bin Nazrul Zam dalam kumpulan H, boleh tengok balik semula siapa penasihat akademik bagi kumpulan 1H, semester 1H. So boleh refer kepada pensyarah berkenaan, ambil nombor telefon dan boleh bertanya apa-apa kemusykilan. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.